لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang menjadi sebagai rezeki makanan rohani, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kita akan bincang pada malam ni nama dia adalah kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, penjelasan fiqh ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami yang wafat pada tahun 918 Hijrah. Jadi kitab ni di antara kitab yang dijadikan teks pengajian fiqh ibadah menurut mazhab Imam Syafi'i, boleh dikatakan di semerata tempat. Cuma dia tidak semasyhur kitab-kitab yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buku ni kita baca dah sebelum daripada ni beberapa kali. Ni kali yang keberapa yang berlupa dah. Baik, kita sambung pada muka surat 8. Rasa betul dah muka surat 8 rasanya. Faslun, katanya wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi as-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lawhil maktubi lid-dirasah wa yahillu hamluhu fi amti'atin aw darahim wa yahillu hamluhu lis-sabiyyil mumayyiz wa massuhu lid-dirasah. Maksudnya, sesiapa yang terbatal wuduknya maka haram ke atasnya yang pertamanya solat, yang keduanya tawaf, yang ketiganya menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima menyentuh dan membawa papang yang tertulis padanya ayat Al-Quran tujuan untuk pembelajaran, dan harus membawa Al-Quran yang diletakkan atas sesuatu barang atau duit yang tertulis ayat Al-Quran padanya, dan harus membawa Al-Quran oleh kanak-kanak yang mumayyiz dan menyentuhnya untuk dipelajari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang kita nak khabar kepada kita di sana ada perkara yang diharamkan apabila seorang tu tidak ada wudu. Apabila seorang tu berhadas kecil, tidak ada wudu, maka ada beberapa perkara yang diharamkan ke atasnya. Apa maksud haram? Tidak boleh dia buat. Tidak boleh dia buat. Baik, kalau dia buat maka berdosa. Yang pertamanya sembahyang. Orang kalau tak ada wudu maka haram dia sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Baik, jadi bangun subuh memang dia nak sembahyang subuh, tapi oleh kerana malas nak pergi bilik air, pakai tambah ambil sembahyang, nak sembahyang lalu, lepas tu nak tidur, lepas tu nak nanti lepas daripada bangun pula tengah hari barulah nak mandi, barulah nak setuh air. Boleh tak? Hukum dia adalah haram, dosa buat lagu tu. Baik, sembahyang ni tak kira sembahyang fardu, sembahyang sunat, sama je. Sebagaimana diharamkan orang yang tidak ada wudu melakukan sembahyang fardu, begitu juga diharamkan kepada orang yang tidak berwudu melakukan sembahyang sunat.
Tetapi kalau sekiranya orang yang tidak berwuduk melakukan sembahyang fardu tanpa diketahui dia tidak berwuduk, maka ia tidak menjadi haram. Kerana dimaaf apabila berlaku kesalahan secara terlupa. Contoh, kita keluar daripada rumah nak mari masjid, keluar daripada rumah nak mari masjid, nak sembahyang berjemaah. Tiba-tiba dalam tengah perjalanan ketuk. Jadi siapa masuk dalam masjid, nak mari dalam masjid, dia jadi sibuk ke tulis nama pun sekali kan, SOP lagi kita learning kan. Banyak perkara hak yang kita perlu kena buat. Siapa kita lupa nak ambil wuduk, hak tulis itu dah terlupa pula. Baik, lepas daripada tu sembahyang kan gitu lah. Lepas tu bagi salam, rasa manis lain sembahyang hari ni. Hak biasa dak manis gini mah. Rupanya dak ingat nak ambil wuduk, lupa nak ambil wuduk ketuk tadi yang. Adakah berdosa? Tak. Kerana perkara tersebut terjadi dengan terlupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah ambil kesalahan kepada kami in nasina aw akhtana, jika kami terlupa atau kami tersalah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan bagi umatku tersalah, terlupa dan perkara yang dipaksa mereka itu ke atasnya. Jadi kalau benda tu terjadi kerana tersalah, kerana terlupa ataupun terpaksa, ada orang memaksa dia buat, walaupun benda tu salah, maka dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Yang tidak boleh dengan sengaja. Cuma sembahyang hak yang dilakukan tanpa wuduk tidak gugur kewajipan. Wajib kena sembahyang semula. Lepas ambil wuduk kena sembahyang semula. Baik. Jadi yang pertama hak yang diharamkan kepada orang yang tidak ada wuduk adalah sembahyang. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Bahkan menurut mazhab Imam Syafi'i disamakan dengan sembahyang sujud syukur, sujud tilawah. Sujud syukur dan sujud tilawah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama mengatakan bahawasanya mesti kena berwuduk. Jadi kita nak sujud syukur apabila datang kita dapat nikmat ataupun tertolak bala, kita nak sujud syukur, maka ketika tu mesti kita kena ada wuduk. Sama juga sujud tilawah. Sujud tilawah sujud bacaan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang mana apabila kita sampai kepada ayat tersebut sunat kita sujud, maka mesti kita kena ada wuduk. Kalau tidak ada wuduk maka tidak boleh kita sujud. Itu perlu kita kena tahu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebahagian daripada pemain bola ketika dia berhanggu, lepas tu dia sujud syukur, air sembahyang tak tahu mana, lepas tu menyalahi pandangan mazhab Imam Syafi'i dan menyalahi pandangan majoriti ulama. Baik. Okey. Itu yang pertama. Dah ada juga pandangan yang mengatakan tidak ada wuduk pun tidak menjadi masalah, ada pandangan segelintir. Baik, cuma pandangan tersebut kalau kita nak bincang panjang lagi lah, tapi walaupun bukan tajuk kita, sebenarnya boleh juga kita sentuh sikit. Dia sebenarnya sujud syukur adalah disunatkan ketika datang nikmat secara datang nikmat kita dapat nikmat ataupun tertolak bala. Adakah sobat go tu dia termasuk dalam nikmat atau perlu kita kena bincangkan? Adakah termasuk dalam nikmat sehingga kan pergi sujud syukur? Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya yang keduanya tawaf. Jadi orang yang nak mengerjakan tawaf mesti kena ada wudu. Kalau tidak ada wudu, haram dia melakukan tawaf. Dia tawaf ni dia ada tawaf fardu, ada tawaf sunat. Cuma perbincangan berkenaan dengan tawaf secara terperinci kena bincang dalam bab umrah dan bab haji. Cuma kita cover secara ringkas. Tawaf di sana ada tawaf rukun, tawaf wajib, tawaf rukun umrah, tawaf rukun haji. Okey, itu tawaf wajib. Tawaf wada', kita nak balik kan, nak balik kampung kita tawaf wada' dulu, selamat tinggal melengkang untuk perempuan yang haid. Itu dipanggil tawaf wajib. Ada lagi tawaf nazar, termasuk dalam tawaf wajib. Orang tu dia bernazar untuk mengerjakan tawaf. Sama ada tawaf wajib ataupun tawaf sunat mesti kena ada wudu. Tak boleh kalau sekiranya kita nak tawaf kita tidak ada wudu. Bahkan ketika kita sedang tawaf tiba-tiba terbatal wudu kita, maka ketika itu kita kena keluar daripada tawaf, ambil wudu, lepas tu sambung semula.
Yang ketiganya menyentuh mushaf. Mushaf ni Al-Quran. Jadi Al-Quran suci itu hukum dia haram sentuh. Dan helayang-helayang Al-Quran pun haram kita sentuh kalau sekiranya kita tidak ada wudu. Dan menyentuh mushaf diharamkan kepada orang yang tidak ada wudu. Kena ingat, ini adalah pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab. Tidak boleh orang yang tidak ada wudu menyentuh mushaf, tidak dibolehkan. Atau pandangan majoriti ulama lah, lebih tepat kita kata pandangan majoriti ulama. Majoriti ulama mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf ketika kita tidak ada wudu, haram. Yang keempat, membawa mushaf. Apa makna membawa mushaf? Bawa Al-Quran. Jadi kita tak sentuh tapi bawa. Kalau ada bekas plastik ke, beg ke, Quran dalam, kita bawa. Sedangkan kita tidak ada wudu, maka tidak dibolehkan. Yang kelimanya, dan menyentuh membawa papang yang tertulis padanya Al-Quran untuk pembelajaran. Okey, sekarang ni kita kata ni papang. Lepas tu ada ayat Al-Quran, Qul Huwallah ke, ataupun ayat kursi ke. Dia papang yang tertulis padanya ayat Quran, dia ada beberapa tujuan. Ada tujuan untuk pembelajaran. Mungkin di tempat kita tidak pernah tengok tulis di papang untuk tujuan pembelajaran, melainkan di papan hitam, di whiteboard. Jadi ustaz nak mengajar Quran, ditulis ayat Quran, lepas tu dia ajar. Baik. Ada setengah negara Arab, contoh di Maghribi, sebahagian di Sudan, di Jazair, Algeria, di mana lagi di Mauritania, yang mana pelajar-pelajar menghafal Quran sebelum daripada menghafal dia tulis beka. Dia ambil ia satu papam besar, dia tulis dia menghafal. Tulis dia menghafal. Okey. Jadi dia tulis ayat Quran di papang. Adakah boleh dia nak pegang ketika dia tidak ada wudu? Tidak dibolehkan. Kerana ayat Quran yang ditulis tujuan untuk pembelajaran, dia kekal mengambil hukum ayat Al-Quran, tidak boleh seseorang berpegang kalau sekiranya tidak ada wudu. Berbeza kalau ayat Quran ditulis untuk tabarruk, untuk mengambil keberkatan, bukan untuk pembelajaran. Sebagai contoh, seorang tu dia tulis ayat Quran di papang. Contoh kita kata, dah kira ayat Quran ditulis di papang, tujuan untuk mengambil keberkatan, maka tidak menjadi masalah dia pegang ayat tersebut. Kalau dulu dia ada duit dinar dan duit dirham. Duit dinar, duit dirham. Yang mana pada duit dinar tersebut ada setengah duit dinar dia ada tulis surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau sekiranya wajib kena ada wudu, payah nak buat pitih. Dah warna dah buat pitih pergi kedai, tak ada wudu tadi. Jadi payah. Jadi sebab itulah kata ulama, kalau tujuan untuk tabarruk bukan tujuan untuk dirasah, untuk pembelajaran, maka tidak menjadi masalah pegang. Jadi duit yang tertulis padanya ayat Al-Quran boleh kita pegang, kerana tujuannya bukan untuk dirasah, untuk pembelajaran, tapi untuk tabarruk, untuk mengambil keberkatan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita penghujung kuliah kita akan buka soalan. Kalau sekiranya ada yang nak tanya berkait dengan yang kita bincang. Seterusnya, dan harus membawa Al-Quran oleh kanak-kanak yang mumayyiz dan menyentuhnya untuk dipelajari. Jadi budak ni dia terbagi kepada dua. Ada budak yang belum mayit, ada budak yang telah mayit. Yang dimaksud dengan budak di sini yang dak balik lagi. Budak ni, maksud budak ni dak balik lagi. Kita kadang-kadang balik pun kita kata budak kau. Kita anak umur 16. Suruh semayang, dak cara nak semayang. Dak cakap nak suruh dia main game dia. Kita pun bahasa budak ni, bahasa budak ni panggil budak kau. Pada umur 16 17 dah. Jadi budak di sini, kanak-kanak di sini adalah hak yang belum balik lagi. Dia nak tahu mana balik ke tak? Alamat balik 3. Yang pertamanya cukup umur 15 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Yang keduanya adalah keluar mani. Yang ketiganya keluar darah haid bagi perempuan. Ni alamat balik. Jadi kalau budak saat itu tak balik lagi, maka ia terbagi kepada dua. Yang pertama mumayyiz, yang keduanya tidak mumayyiz. Maksud mumayyiz ni, dia kenal dah mana baik dan mana buruk. Pandai dah, kalau orang kampung dia faham dah, boleh pandai jawab dah. Kanan kiri dia kenal dah. Boleh makan sendiri, boleh istinja sendiri. Boleh kita suruh basuh begok sendiri, pandai belaka dah.
Dia dak tentu umur lah. Mungkin budak hak yang cerdik 5 tahun bayi dah. Dan mungkin budak yang lambat sikit 7 tahun dak bayi lagi mungkin. Baik. Jadi budak terbagi pada dua. Yang pertama budak mumayyiz, yang keduanya budak yang tidak mumayyiz. Kalau budak yang tidak mumayyiz, kita tidak boleh biarkan dia main Al-Quran. Nak pegang, nak ambil, nak main tak boleh. Sebab Al-Quran ni bukan jenis permainan. Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang cukup mulia. Kemuliaan Al-Quran sehingga kan orang yang tidak ada sembahyang tidak boleh pegang. Maka kita tidak boleh lock budak-budak main Quran tak atas robok rumah, tengok anak umur 2 tahun ambil pekong situ, pekong sini. Maka itu adalah salah di sisi agama kita, kerana tidak ada sifat memuliakan Al-Quran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Sesiapa yang memuliakan syiar Allah, antaranya Al-Quran, maka sesungguhnya ia lahir daripada ketakwaan yang ada dalam hati. Jadi ketika Quran dibiarkan dipermainkan oleh budak-budak yang umur 2-3 tahun, maka tidak ada ketakwaan dalam hati. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya budak-budak yang mayit dah. Budak-budak mayit. Jadi budak-budak mayit, ayah dia ke mak dia ke tok guru dia nak ajar Quran, suruh dulu dia ambil sembahyang. Dia ambil sembahyang. Okey, dia rengah je ambil sembahyang, okey selesai. Tapi ada juga jenis budak ni ngaji nak tapi ambil sembahyang tak boleh. Okey. Adakah kita larang, kita halang dia daripada pegang Quran kerana dia tak mahu ambil sembahyang? Kata ulama tak. Untuk budak-budak dimaafkan. Tujuan supaya dia dekat dengan Al-Quran. Kita tidak perlu membebankan budak-budak yang mana bebanang tersebut mungkin dia jauh daripada Al-Quran. Maka dimaafkan kepada budak-budak hak yang tidak mayit walaupun tidak ada sembahyang, untuk dia pegang Quran untuk pembelajaran dia, bukan untuk main, untuk pembelajaran dia, tidak menjadi masalah. Tapi kalau sekiranya budak-budak tu ikut arahan rengang tulang untuk ambil sembahyang, hak tu hak yang lebih comel lagi. Bukan setakat kita ajar dia Al-Quran, bahkan kita ajar adab-adab dia dengan Al-Quran, iaitu ambil sembahyang sebelum daripada dia menyentuh dan pegang Al-Quran. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perkara yang diharam kepada orang yang tidak ada wudu. Faslun, kita masuk dalam bab lain pula. Yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu wa idha kharaja yaminahu wa la yahmilu dhikrallahi ta'ala wasma rasulihi wal Qur'an wa yughatti ra'sahu wa yab'udu wa yastatir wa la yabulu fi ma'in rakid wa qalilin jarin wa juhrin wa mahabbi rihin wa dhillin maqsurin wa tariqin wa tahta shajaratin muthmirah ولا يتكلم ويستبرئ من البول ويقول إذا دخل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا خرج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. Ni kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan adab-adab qada hajat. Yang mana kita sebagai manusia biasa, kita makan, kita minum. Apabila kita makan, kita minum, maka kita akan keluarkan balik benda yang kita makan. Kecil, kita berok. Jadi di sana ada adab yang ditetapkan oleh agama kita ketika kita melakukan qada hajat. Bukan hanya adab bergaul dengan orang, sehingga kan ketika kita qada hajat pun ada adab dia. Baik. Yang pertama sekali, adab qada hajat mendahulukan kaki kiri apabila memasuki tandas dan keluar dengan kaki kanan. Dia adab di sini adalah benda yang disunatkan, yang masalah ni, yang pertama ni. Maksudnya kalau kita nak masuk tandas, sunat kita masuk kaki kiri dulu, keluar dengan kaki kanan. Okey. Ni kalau tandas yang dibina untuk kita qada hajat. Dan kalau tak ada tandas, kita nak kecil, nak berok tengah padang ataupun di padang tempat yang tak ada tandas, nak kira mana kaki kanan kaki kiri. Kata ulama, kaki kiri hak last sekali hak kita lakah. Okey, boleh faham? Kaki kiri hak last sekali kita lakah. Nanti kita nak selesai apa semua sekali dah, kita mula langkah dengan kaki kanan keluar daripada tempat tersebut. Boleh faham tak? Takkan menuk tunjuk contoh atas masjid. Jadi boleh faham kan? Jadi kalau kita nak berok padang, ada tengah-tengah buat kerja, tandas-tandas tak ada, takkan nak cari tandas dulu. Nak ketik lelu dah tak ada cari tandas, takut tobik dulu lah. Okey. Maka caranya adalah langkah yang paling last sekali adalah kaki kiri. Hak langkah yang paling last sekali.
Lepas tu duduk. Nanti selesai apa semua sekali, langkah yang mula-mula adalah kaki kanan. Okey. Hak tu disunatkan. Tapi kalau orang tu masuk kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, dia tidaklah haram dan juga tidak makruh. Tidak makruh. Dia tidak haram, tidak makruh, lebih jauh sekali hukum dia adalah haram. Cuma kalau buat masuk kaki kiri dulu, tubik kaki kanan, dia telah melakukan adab dalam qada hajat dan dapat pahala. Yang kedua, tidak boleh membawa apa-apa yang tertulis nama Allah, nama Rasulullah dan juga Al-Quran. Ini sunat. Sunat dituntut, sunat bukan wajib. Sunat dia tidak memasukkan nama-nama yang mulia ke dalam tandas. Nama Allah dan nama Rasul, Al-Quran tidak dimasukkan dalam tandas. Tetapi kalau dia yakin apabila dia memasukkan nama-nama yang mulia ke dalam tandas, menyebabkan akan mengotori nama-nama tersebut dengan najis, maka ketika itu hukum memasukkan nama tersebut ke dalam tandas adalah haram. Okey, boleh faham kan? Jadi kalau orang tanya apakah hukum memasukkan Al-Quran ke dalam tandas, hukum dia adalah makruh. Melainkan kalau sekiranya Quran saat itu akan dikotori oleh najis, maka hukum dia adalah haram. Baik. Jadi kalau ada nama Allah, nama Rasulullah, maka tidak boleh kita masuk dalam tandas. Melainkan dalam keadaan darurah. Darurah tak ada masalah, dimaafkan. Sebagai contoh, ada sebahagian orang handset dia ditulis pada aku sayang kepada Rasulullah, I love Rasulullah, I love Allah ni di handset dia kan. Walaupun sembahyang nak mari mana pun masjid tulis je, tapi tak apalah, bagus dah, comel dah. Jadi nak kebun ni, dah handset ni pada asalnya tidak boleh buat masuk dalam tandas pada asalnya. Tapi kalau dah buat masuk dalam tandas, nak tak mana? Nak tak luar. Jadi kalau 4 kali begok, 4 kali kena beli handset baru lah. Kalau tak luar kau, hilang lah. Tak luar. Kita bukan Jepun Kalau Jepun mungkin dah hilang mana Jepun. Baik, di tempat kita biasa kan, silap sikit hilang. Tapi ada juga orang yang dah hilang. Tapi biasa gitulah kalau tempat orang ramai, tandas mu masuk aku masuk, mu masuk aku masuk ni, dapat jalan kalau main handset. Baik. Jadi ketika tu kata ulama tidak menjadi masalah kerana darurah. Boleh kita masukkan nama Allah ke dalam tandas kerana darurah. Tapi kita kena jaga daripada terkena najis. Tak mana? Tak dalam poket ni ke? Kalau pakai jubah, jangan tak poket ni. Tak poket ni, pada dalam mu tunduk kat gigi. Ni tak dalam poket ni, tak dalam poket ni. Zip molek, balut molek, tak dalam beg sakuk molek. Sebenarnya tujuan untuk mengelakkan nama-nama yang mulia dikotori dengan perkara-perkara yang najis. Seterusnya menutup kepalanya. Sunat masa tu masuk dalam tandas, tutup kepala. Digalakkan tutup kepala. Tapi kalau tidak tutup kepala, tidaklah sampai makruh. Cuma ada juga orang tua dia kata kalau masuk tandas tak tutup kepala, setan begok atas kepala. Setan begok atas kepala. Yang pertama sekali, kita tidak pernah pun tengok orang yang tak tutup kepala masuk dalam tandas ada tai setan atas kepala dia. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, benda yang gaib, kita tidak boleh cakap benda yang gaib melainkan melalui wahyu. Sama ada daripada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu hadis yang sahih. Dalam Quran tidak ada yang menceritakan hal tersebut. Begitu juga tidak ada satu hadis yang sahih yang menceritakan bahawa orang yang masuk dalam tandas dak tutup kepala, setan berok atas kepala. Jadi kalau kita tengok lepas daripada tubik tandas dak tutup kepala, pernah tarik setan atas kepala, boleh kita kata sebab kita tengok dengan mata kepala. Dah kita tak tengok dengan mata kepala sebab benda tu benda gaib, maka kita kena ambil daripada hak yang mengetahui perkara yang gaib, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Taala menceritakan kepada Rasulullah perkara yang gaib. Bukan Rasulullah tahu secara mutlak, Rasulullah tahu benda hak yang diceritakan atau yang diwahyukan kepada dia. Jadi dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, maka tak perlulah buat reka-reka cerita. Baik. Seterusnya katanya yang keempat, pada tempat yang jauh serta tertutup. Jadi kita nak qada hajat kecil ke begok, biarlah jauh daripada orang. Supaya kalau kita nak ketuk tu tak susah. Ni orang dengar bergung bunyi. Jadi sebaiknya jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba al-madhhaba, dalam hadis yang diriwayat
dalam Sunan Tirmizi, idza dhahaba al-madhhab ab'ad. Rasulullah kalau dia pergi kepada tempat untuk qada hajat, Rasulullah akan pergi jauh. Jadi sebab itulah kata ulama, sunat kita qada hajat pada tempat yang jauh daripada manusia. Baik, malaikat kalau tempat tu disediakan untuk qada hajat, tandah dan seumpamanya, itu masalah lain lah. Itu pun sebaiknya buat jauh daripada orang. Jadi tandah jangan letak, kalau dalam rumah kita kok, tandah jangan letak tepi bilik tetamu. Tandah tak tepi bilik tetamu payahlah. Biasa orang letak kawasan dapur jauh sikit daripada tetamu. Walaupun jarang tetamu mari, tapi kadang-kadang apabila tetamu ada, masa itulah nak masuk tandah apa sekali, kan nak comel. Seterusnya tempat yang tertutup, hak tu hak yang paling comel sekali, tapi bukanlah wajib. Adanya biarlah tertutup. Dia kalau kita qada hajat tengah padang, mesti kita kena ada sutrah. Kita kena ada suatu benda hak yang kita letak di hadapan kita, yang menutupi di hadapan kita. Rasulullah dia akan pacok sesuatu benda ketika dia nak qada hajat. Baik. Yang kelimanya, tidak kencing dalam air yang tenang. Jadi masuk dalam kolam renang, payah malah nak pergi tandas pakai kencing dalam. Itu tak comel, itu tidak ada adab. Air yang sedikit sekalipun mengalir. Jadi kalau air yang sedikit walaupun mengalir, adabnya yang kencing dalam. Dia sedikit dengan banyak ni, cukup 2 kolah, tak cukup 2 kolah. Kalau tak cukup 2 kolah, sikit. Kalau cukup 2 kolah, banyak. 2 kolah lebih kurang dalam 200 liter. Di dalam lubang, jadi dalam lubang jangan kecing, sebab dalam lubang tu ada binatang-binatang. Kalau kita kecing dalam, kita begok dalam, jadi menyakiti binatang tersebut. Sedangkan agama Islam adalah agama rahmah, yang mana bukan setakat kita buat ihsan kepada manusia, bahkan kepada binatang sekalipun kita kena buat ihsan, kita kena buat baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih, kata Rasulullah, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Taala telah menetapkan akan ihsan, buat baik atas tiap-tiap sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau mu nak bunuh, mu kena elokkan cara pembunuhan. Wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau mu nak sembelih, mu kena elokkan cara sembelihan. Wal yuhidda ahadukum syafratah, kena tajang masa mata pisau. Wal yurih dhabihatah, bagi ketenangan, bagi kerehatan kepada binatang sembelihan itu. Baik. Begitu juga di tempat laluan angin. Jadi kalau kita pergi nak kecing ke, kita tengok mana angin. Kalau angin bertiup ke sini, jangan kita kecing ke sana. Jadi habis bahan di baju. Juga di bawah tempat berteduh. Jadi tempat orang berteduh, jangan bus stop apa semua sekali tu, janganlah. Tak ada adab buat kerja gitu. Marah kat orang, kena maki kat orang. Di jalan-jalan tempat orang lalu, dan di bawah pokok yang berbuah. Di bawah pokok yang berbuah. Bawah pokok hak yang berbuah, hak yang milik dia sendiri. Kalau milik orang bukan lagi makruh, bukan haram pula hak milik orang. Ni musim-musim durian, jadi begok di bawah pokok durian. Isi durian dengan najis tu lebih kurang je warna. Tak keselok nganga. Baik. Yang keenam, tidak bercakap-cakap masa kita qada hajat. Adabnya adalah tidak bercakap-cakap. Hukum bercakap-cakap ketika qada hajat adalah makruh. Yang ketujuh, beristibrak selepas kencing. Apa makna beristibrak? Beristibrak adalah kita pastikan benda tidak ada dah saki-baki air kencing najis di dalam tempat keluar dia. Tapi jangan berlebih-lebihan, jangan terlajak sangat, sebab kalau terlajak sangat ia akan membawa kepada was-was. Jadi kalau sekiranya kita kata kita lepas kita kecing, kalau kita tidak istibrak sekalipun, kita kata tak ada air kecing, tak ada masalah. Cuma hak molek istibrak. Lagu mana istibrak? Kita berdeheng ke, kalau perlu melangkah. Tapi kalau sekiranya kita yakin masih lagi ada air kecing dalam saluran kecing, melainkan kalau kita berdeheng baru habis, maka kita kena berdeheng. Wajib kita kena berdeheng. Wajib kita kena berdeheng. Kalau hak yang sunat kita istibrak ni, kalau sekiranya kita tidak yakin masih lagi ada saki-baki air kecing. Baik. Istibrak bukanlah wajib. Istibrak hukum dia adalah sunat. Bagi orang yang tidak yakin saki-baki ada air kecing dalam ada saki-baki air kecing dalam kemaluan dia. Tapi kalau dia yakin masih lagi ada saki-baki air kecing dalam kemaluan dia, kalau dia tidak istibrak, maka akan keluar air kecing tersebut, akan menajiskan pakaian dia. Lepas tu dia nak sembahyang pula lepas daripada ni, maka ketika itu wajib dia istibrak. Baik, kerana suci daripada najis di antara syarat sah sembahyang. Maka
Mesti kita kena bersihkan diri kita daripada najis sebelum daripada kita sembahyang. Yang ke-8, masalah istibrak ni selagi yang kena ulang sekali lagi, jangan nebeng. Kalau orang Terengganu kata jangan nebeng, sebab kalau kita nebeng istibrak ni dia akan menyebabkan akan berlaku waswas, dan kena nyakit waswas, susah pula nak ubat. Yang ke-8, membaca ketika masuk dalam tandas bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maksudnya bismillah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Jadi kita kena masuk dalam tandas, kita baca doa ni. Kau dah ingat, tulis di pintu tandas, tulis di pintu tandas. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, aku minta berlindung kepada Engkau ya Allah daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Dan ketika keluar, ghufranak alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha wa 'afani. Aku memohon keampunanmu ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku penyakit dan mengafiatkan aku. Jadi selepas daripada kita keluar, sunat kita baca ghufranak, kita minta keampunan daripada Allah. Dan ni hak yang dilakukan, dibaca oleh Rasulullah. Rasul keluar daripada tandas, Rasul baca ghufranak, minta Allah Subhanahu Wa Taala ampun. Dah apa buat dosa ke dalam tandas? Bukan buat dosa. Dah apa minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita keluar daripada tandas. Maka di sini ada ulama bincanglah. Panjanglah ulama bincang. Cuma antara apa yang dibincangkan oleh ulama, yang disebut oleh ulama adalah kita qada hajat ni dapat keluar air kecil, dapat keluar najis. Ia adalah satu nikmat yang cukup besar. Nikmat tau. Cuba orang hak dah nak begok. Pekak bela-bela. Seminggu dia nak berak. Macam-macam makan ubat pergi hospital apa semua sekali. Dak tubik juga. Oh, susah ha. Dak senang. Sama orang kecil dak tubik air kecil. Macam orang hak yang kena batu karang, nasallallahu salamata wal afiyah, dak tubik air kecil. Susah, sakit. Tapi kita boleh qada hajat dengan tenang je, tubik apa semua sekali selesai. Tu nikmat. Maka setiap nikmat wajib kita kena syukur. Setiap nikmat wajib kita kena syukur. Baik. Maka tiba-tiba kita tidak syukur ataupun kita cuai di dalam mensyukuri nikmat tersebut, maka ia dikirakan satu kekurangan. Maka kita minta Allah Subhanahu Wa Taala mengampun kita di atas kecuaian tersebut. Okey, itu satu antara apa yang disebut oleh sebahagian daripada ulama. Dan ada juga sebahagian ulama yang lain menyebut bahawasanya Nabi SAW ketika Rasul keluar daripada tandas, Rasul minta ampun kepada Allah, bukanlah kerana Rasul melakukan kesilapan dan kesalahan di dalam tandas, bukan. Tetapi oleh kerana Rasulullah setiap detik dan setiap saat Rasulullah akan menyebut Allah, berzikir kepada Allah. Kana Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Setiap saat dan setiap detik Rasul berzikir kepada Allah. Masuk dalam tandas tidak boleh berzikir. Maka di situ ada perasaan cuai di dalam hati. Allah Rabbi. Mari perasaan cuai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah di atas kecuaian tersebut. Jadi ala kulli hal, lepas daripada kita keluar tandas, kita kena baca ghufranak. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala mengampun kesilapan kita, kesalahan kita, kecuaian kita. Mungkin antara kecuaian kita adalah ketika mana Allah Taala bagi kepada kita nikmat, dapat qada hajat, tapi kita tidak mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat tersebut, maka kita beristighfar, kita minta ampun atas kecuaian itu. Baik. Seterusnya katanya, faslun wa yajibul ghuslu min khamsati asya' min ilajil hashafati fil farji wa min khurujil mani wa min al haidhi wan nifasi wal wiladah. Maksudnya perkara yang mewajibkan mandi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sana ada perkara yang apabila kita lakukan ataupun bila berlaku kepada diri kita, wajib kita mandi. Berapakah perkara yang disebut dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Latif? 5 perkara. Terjadi salah satu daripada 5 perkara ni, maka wajib kita mandi. Diwajibkan mandi kerana 5 perkara. Apabila berlaku salah satu daripada 5 perkara ni, wajib mandi. Yang pertamanya, masuknya hasyafah. Hasyafah kepala zakar ke dalam faraj. Faraj ni kemaluan.
sama ada farak perempuan ataupun dia farak asalnya lubang, asal makna lubang. Sehingga kan na'udzubillahi min dzalik, orang yang liwat sekalipun, na'udzubillahi min dzalik, kita bukan cerita hukum liwat, atau jelas hukum dia adalah haram. Cuma kita nak cerita tentang adakah diwajibkan mandi ataupun tidak. Orang yang melakukan liwat sekalipun tetap wajib dia mandi. Dia farak di sini bukan hanya khusus kepada farak perempuan, bahkan setiap lubang apabila dimasukkan hasyafah kepala zakat ke dalam tempat lubang tersebut, maka wajib mandi. Kalau tak masuk kepala zakar, maksudnya separuh kepala dah habis lagi kepala, maka waktu tidak wajib mandi. Ada pun orang yang tidak ada zakar, tidak ada kepala zakar, ni yang disebut dalam kitab fiqh ni. Kalau bab ni kita rasa malu sikit nak cakap-cakap panjang-panjang. Tapi ni disebut dalam kitab fiqh, dan ni berlaku kepada sebahagian. Ada orang masa sunat tu nyesilat kerak sampai kepala pun tak ada, sebagai contoh. Jadi nak kira mana? Masa dia bersetubuh tu setakat mana masuk baru wajib mandi? Kata ulama kena ukur kadar kepala zakar panjang mana. Kok yang tak ada kepala dia, butuh kepala tu, kalau dia masuk dalam ukuran kepala, maka wajib dia mandi. Kalau tak sampai lagi ukuran kepala zakar, maka tak wajib mandi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masuk hasyafah ke dalam farak yang mewajibkan mandi tanpa dilihat kepada keluar mani ataupun tidak. Keluar mani ke tak keluar mani ke tak kira. Yang penting apabila berlaku persetubuhan, cakap kita berlaku persetubuhan, walaupun tak keluar mani tetap wajib mandi. Rasanya lah semua kita tahu bab ni. Semua kita tahu, walaupun kita tak cerita pun tahu belaka, sebab benda ni adalah benda basic. Hak itulah hak yang kita faham selama ni. Tapi hamba terkejut, baru ni ada orang tanya hamba soalan berkenaan dengan benda ni. Rupanya masih lagi ada orang tak tahu bersetubuh wajib mandi. Hamba kena cari dulu benda WhatsApp dia. Kalau jumpa, hamba baca WhatsApp dia. Tapi hamba baca khabar orang mana. Takut orang pada kurang, selok nganga lah. Tak benda sabar lah. Nanti hamba cari kejap. Kejap, wajib mandi, hamba cari kejap. Hamba kejut, ada orang tanya hamba bab ni. Nanti cari, kalau jumpa lah. Kalau jumpa nak buat apa ni? Agak-agak jumpa Okey. Alhamdulillah jumpa. Mana pula? Soalan ni dia tanya apa 19 Februari 2020. Tahun ni, bukan zaman Jepun ni, tahun ni. Tapi mereka bawa siapa? Hamba bukan nak hina dia, bukan. Kita tidak boleh menghina seseorang. Dia tanya ni, dia belajar dah. Cuma kita jadikan ia sebagai pengajaran. Katanya salang, kalau masa bersama isteri setiap kali basah, isteri kena mandi wajib ke sebelum solat? Hamba kata, Waalaikumsalam, selepas daripada bersama wajib mandi sebelum solat, sama ada keluar mani ataupun tidak. Lepas tu dia tanya suami pun, ya. Lepas tu dia kata, okey, terima kasih ustaz. Kalau dah tahu sebelum ni, tengok, cuba bayangkan. Kalau dah tahu sebelum ni, hamba kena qada balik dah solat yang dak mandi wajib. Dia kata, hamba kata, ya, kena qada semula. Alhamdulillah, dia kata dapat tahu hari ni. Cuba bayangkan tahun 2020. Baik, kita jangan tengok daripada sudut ada lagi orang tak tahu benda basic lagu ni. Hamba tidak mempersalahkan orang. Kita kena mempersalahkan diri kita. Kita ustaz, kita tu imam, kita tu bila, kita orang yang nuntut ilmu. Mari duk dengar siang malang ni. Apakah sumbangan kita kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui hukum hakam?
Rasanya ni kecuaian kita. Kecuaian kita menjelaskan hukum hakam kepada masyarakat, sehingga benda basic gini tahun 2020 masih lagi ada orang tak tahu orang nikah dah. Cuba bayangkan. Ni kecuaian kita dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ustaz saja. Sebab benda ni semua pendengar tahu belaka tahu belaka kena kabar, kena sampaikan lah. Itu sebenarnya kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mung adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, kerana mung menyuruh manusia kepada perkara yang baik, antaranya benda ni, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Baik, hamba tengok Allah Rabbi, hamba dengar baca soalan lagu ni, hamba rasa sedih. Sebab benda sedih, kecuaian hamba menyampaikan ilmu agama sehingga masih lagi ada orang tak tahu, walaupun benda ni benda basic. Baik, Allah Rabbi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, yang keduanya keluar mani. Dah kiralah keluar mani sengaja ke, tak sengaja ke, ketika sedar ke, ketika tidur ke. Yang penting keluar mani, ia mewajibkan mandi. Keluar mani wajib mandi. Cuma dalam masalah ni kadang-kadang berlaku juga kepada kita. Kadang-kadang berlaku kepada kita. Kita tengok di kain selimut kita ada air mani. Kita tak ingat bila aku mimpi, tak ingat bila bersama. Kalau misalnya nikah dah, kalau dah nikah lagi bila mimpi, tapi ada dari kain selimut kita air mani. Baik, kalau sekiranya kain selimut tu tidak diguna melainkan oleh kita sahaja, tak ada orang lain guna, kita je guna kain selimut tu, maka ketika tu, dan kita yakin air mani hak yang ada pada kain selimut tu adalah air mani, maka wajib kita kena mandi wajib. Melainkan kalau sekiranya kain selimut tu bukan kita saja guna, orang lain pun ada juga guna. Tengok benda kering dah hak aku ke hak orang lain ni, sebab gila kain selimut macam gila kerja. Maka ketika tu tak wajib mandilah, sebab kita tak tahu hak siapa. Baik, begitu juga kalau kita bangun daripada tidur, lepas daripada selesai apa semua sekali, kita bangun daripada tidur, kita pergi kerja, kita balik mula, kita tengok di seluar kita hak yang kita tidur malam kering dah, tengok macam air mani. Kalau memang jelas air mani ada sifat dia, bau apa semua sekali, dan luar tu tak ada orang lain pakai melainkan kita je pakai, maka wajib kita kena mandi wajib. Wajib kita kena mandi wajib. Sebab benda tu keluar daripada kita, keluar daripada siapa lagi? Takkan keluar daripada jin, keluar daripada kita lah, luar kita. Cuma kita tak sedar masa kita bangun. Wajib kita mandi wajib. Lepas tu sembahyang, kalau kita sembahyang, kata ulama wajib kita kena qada balik sembahyang yang kita sembahyang selepas daripada tidur yang paling akhir, yang kita pakai seluar saat ni. Tidur yang paling akhir, balik tidur paling akhir. Kita sedar ada air mani di luar kita pada waktu asar. Kita ingat kita tidur kat tengah hari pakai luar tu, malang tadi kita pakai luar tu kok tidur. Jadi ambil tidur yang paling dekat mana? Tidur zuhur. Jadi subuh tak perlu kena qada. Jadi zuhur dengan asar saja qada kalau sekiranya asar kita sembahyang dah dan habis dah waktu asar. Tapi kalau masih lagi ada waktu asar, kita kena ulang balik sembahyang asar dan hanya qada zuhur sahaja. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza kalau sekiranya kita tengok pada seluar kita, hak yang orang lain tak pakai, kita je pakai, nampak macam air mani tapi ada kemungkinan bukan air mani. Ini benda yang berlaku kepada sebahagian daripada orang, sebahagian daripada orang muda lah khususnya. Di luar dia ni, hak yang dia bangun daripada tidur ni, kata dah benda ni blender gini, air mani ke bukan? Sebab kita hak yang blender keluar daripada kemaluan orang lelaki ni bukan air mani dia. Air mani lepas tu selagi dipanggil air wadi nama dia. Air wadi biasanya keluar ketika kita penat, ketika setelah daripada kita qada hajat keluar. Dia pun pekat juga, cuma bau je berbeza. Cuma sekarang ni bau tak ada, kita tak tahu air mani ke ataupun air wadi, tak tahu buat mana sering. Salah satu daripada dua tu. Maka kata ulama, ni kata sebahagian ulama, kita boleh pilih. Boleh kita pilih air mani, maka wajib kita mandi. Dan boleh kita pilih air wadi, maka tak wajib mandi. Cuma wajib kita kena basuh saja kerana air wadi hukum dia adalah najis. Yang ketiganya haid. Jadi apabila seorang perempuan berhenti
darah haid dia berhenti, maka wajib dia kena mandi. Orang puan kalau darah berhenti, wajib dia kena mandi tanpa perlu menunggu tempoh tertentu. Jangan tunggu sehari semalam baru nak mandi. Ada juga orang puan di tempat kita, apabila darah berhenti kering dah, dia nak mandi, dia nak memayang sehari semalam, nak pastikan betul-betul kering. Dah kering dah, dia perlu tunggu lagi. Kalau nak boleh sembahyang sebab ada darah, dah tak ada darah, dia tunggu lagi, dia sembahyang lah. Jadi kalau yang pernah buat sebelum daripada ni, lepas daripada kering tunggu sehari semalam, kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh tersebut, serta perlu beristighfar, kerana itu adalah satu kesilapan dan kesalahan. Walaupun ada orang ajar sebelum daripada ni, lagu tu ada orang ajar saat ni tu dia silap sebenarnya. Baik. Yang keempat, nifas. Nifas ni maksudnya darah yang keluar setelah daripada bersalin. Jadi orang yang lepas daripada bersalin berhenti darah nifas, maka wajib dia kena mandi selalu tanpa perlu tunggu tempoh tertentu. Jangan tunggu sampai ke 40 hari, 45 hari. Tu salah. Ada kawasan ni. Kampung dekat dengan ni. Orang kampung tu, orang puang kampung tu, kalau lepas daripada beranak lagi tak cukup 40 hari, lagi tu dia tidak akan mandi dan sembahyang, walaupun darah berhenti sebelum daripada tu. Ni orang kampung bukan pada Kuang, tapi kawasan ni kawasan ni. Hamba malah nak cerita lebih tepat kampung tu. Dan hamba ada buat penulisan dalam bab ni, panjang lebar lah buat penulisan, dan hamba pernah beberapa kali hurah bab ni. Jadi hari tu sekali hamba ceritanya masa tu mengajar di Jabat Dung, Kalam Gangang, tempat Ustaz Al-Fadhil Ustaz Sulaiman Sulung. Hamba ada kuliah mingguan setiap hari Selasa. Baik, lepas daripada Zuhur, untuk staf-staf dia. Kebetulan tengah-tengah kuliah membaca kitab Matan Safinatun Najah, sampai bab haid dan nifas. Baik, kebetulan ada seorang orang kampung kawasan ni lah, dia oleh kerana dia MPKK juga, adalah urusan di Jabat Dung. Lepas tu dia kenal, dah dia duk jemput hamba semua, tapi yang lama dah duk surah dia waktu padat nak menerima jemputan datang. Jadi dia pun lama dah jumpa kita, dia pun duduk lalu dalam majlis tu. Ikut sekali lah. Tujuan nak mari buat benda lain, tapi duduk dalam majlis. Lepas tu dia nanya. Lepas daripada habis kuliah, hamba pun buka soalan, dia tanya berkenaan dengan masalah ni. Dia kata kalau orang puang tu darah dia lepas daripada beranak, lepas daripada bersalin, berhenti sebelum daripada 40, dia kena mayang tak Ustaz? Hamba kata dah apa? Tak mayang lagi, kena mandi lah. Kalau dah mayang sebab ada darah, dah tak ada darah, tu wajib kena mayang lah. Rekah gitu lah. Rekah gitu lah hak yang hamba jawab dan hak yang ditanya. Sebenarnya hak yang lebih tepat panjang lagi lah, sebab kita nak kerja masa. Lepas tu dia kata orang kampung dia lagi dah cukup 40 hari lepas daripada beranak, lagi tu dia dak mandi. Dia kata orang kampung dia lagi dah cukup 40 hari, lagi tu dak mandi. Hamba kata takut orang puang demo seorang aja buat kerja gitu. Dia kata tak, orang kampung dia gitu belaka. Kata tak kena. Tu cara tak kena. Sekarang ni kita kena ingat, nifah ni benda nifah. Nifah ni benda nifah, darah. Nifah darah. Dah kalau tak ada darah, dia tak kena nifah. Tak ada nifah, dah tunggu benda 40 hari. Tu adalah satu kesilapan. Kampung tu 40 hari. Ada kampung sebelah ni pula. Kalau tadi kampung malah tujuh ni dekat-dekat. Hamba ada jemputan di di Allah Rabbi, di Istana Syarqiyah di Cendering hamba ada buat, dia jemput untuk membentang berkenaan dengan fiqh darah wanita. Baik, di balai raya dia lah, untuk staf-staf istana, seluruh staf istana turun belaka, seluruh staf istana Terengganu turun belaka. Lepas tu secara betulan boleh bincang panjang lebar berkenaan dengan darah wanita ni. Ada salah seorang daripada staf istana, dia kata molek kebetulan dia MPKK juga, dia AJK masjid. Dia kata nak pergi masjid kampung dia. Ni cerita lama dah, setahun ataupun 2 tahun lepas gitu lebih kurang. Lepas tu dia bawa hamba pergi kampung dia. Hamba cerita bab ni, masa tu kita lain dah. Lepas tu dia pun tanya soalan sama. Soalan sama dengan orang tadi cerita tanya. Cuma bezanya hak nu 40 hari, hak kampung dia 45 hari. Tambah pula 5 hari. Puang kampung dia lagi dah cukup 45 hari lepas daripada bersalin. Walaupun darah berhenti sebelum daripada tu, tetap dia dak mandi wajib, tetap dia dak sembahyang.
Cukup 45 hari baru sembahyang. Itu adalah salah. Dia belajar mana pun tak tahu. Itu adalah salah, meninggal sembahyang dengan sengaja lagu tu. Jadi kalau punca daripada tidak tahu kerana tak belajar, itu jelas salah, sebab benda tu fardu ain. Benda fardu ain pun tak tahu lagi ni. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya darah nifas berhenti, darah haid berhenti, tidak perlu tunggu tempoh tertentu terus mandi dan sembahyang. Baik, kalau sekiranya ada sebelum daripada ni, bertunggu dulu lagi tak cukup 40 hari walaupun darah berhenti sebelum daripada 40 hari, maka dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh tersebut. Yang kelima, last sekali, wiladah. Wiladah ni bersalin. Maksudnya perempuan setelah daripada bersalin wajib dia kena mandi kerana bersalin. Tapi kena ingat, wajib mandi kerana bersalin adalah bagi perempuan yang tidak keluar darah nifas selepas daripada bersalin. Ni jarang berlaku kepada orang puan. Biasanya orang puan lepas daripada beranak tubik darah nifas lalu. Jadi kalau orang puan lepas daripada beranak keluar darah nifas lalu, maka tidak wajib dia mandi kerana bersalin. Hak yang wajib mandi wiladah adalah bagi perempuan yang setelah daripada bersalin tak ada darah nifas. Tak ada darah. Dia kena sembahyang. Lepas tu sebelum dia bersembahyang wajib dia mandi. Mandi kerana dia nifas tak ada, kerana wiladah, kerana bersalin. Tapi kalau ada darah nifas tidak wajib dia mandi kerana wiladah, kerana tujuan mandi untuk sembahyang, sedangkan orang yang keluar darah nifas tidak boleh dia sembahyang. Okey, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita buka soalan lebih kurang dalam 3 minit dah. Kalau sekiranya ada, kalau tak ada kita berhenti dulu. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Ada tak soalan nak tanya benda yang kita bincang saat ni? Tak ada Orang ngapa Quran? Okey, perempuan yang haid. Okey. Jadi soalannya, orang ngapa Quran, perempuan yang haid, boleh tak dia nak ulang Al-Quran ataupun dia nak baca Al-Quran ketika darah mari? Kita dalam kitab fiqh dia ada sebut 10 perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid. Wa yahrumu bil haidhi 'asharatu asya'. Haram dengan sebab datang haid sama juga datang nifas 10 perkara. Antaranya adalah wa qira'atul Quran bi qasdil Quran. Membaca Al-Quran dengan qasad Al-Quran adalah haram kepada perempuan yang datang haid. Jadi perempuan yang datang haid, sama ada dia menghafal Quran ataupun tidak menghafal Quran, sama ada dia guru Quran ataupun tidak guru Quran, tidak boleh dia membaca Al-Quran ketika darah datang. Ini pandangan majoriti ulama, pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hanafi dan pandangan mazhab Hanbali. Pandangan majoriti ulama mazhab bahawasanya perempuan yang haid tidak boleh dia membaca Al-Quran, sama ada dia menghafal Quran ataupun tidak, sama ada dia guru Quran ataupun bukan guru Quran, sama ada dia nak belajar ataupun tidak boleh dia baca Al-Quran, ulang Al-Quran ketika dia datang haid dengan qasad Al-Quran. Kalau doa itu lain, kalau zikir itu lain. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh, pandangan dalam mazhab Maliki, bahawasanya perempuan yang haid boleh baca Al-Quran, tapi dengan syarat ketika darah sedang keluar. Ketika darah sedang keluar, dalam mazhab Maliki boleh baca Al-Quran. Maka bagi perempuan yang menghafal Quran tidak menjadi masalah, dia bertaklid kepada mazhab Maliki dalam masalah ni. Tapi kena ingat, mazhab Maliki dikata dibolehkan ketika darah sedang keluar. Tapi kalau darah berhenti sebelum daripada mandi wajib, tak boleh. Bahkan dia kena mandi wajib dulu. Boleh faham kan? Ketika darah sedang keluar. Begitu juga ada satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada satu pandangan mengatakan diberi keringanan kepada guru Quran, kepada orang yang belajar Quran, perempuan yang datang haid, dia adalah guru ataupun dia adalah pelajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran ketika dia datang haid. Namun pandangan majoriti ulama tidak dibolehkan. Sebaik-baiknya adalah elokkan membaca Al-Quran oleh perempuan ketika dia datang haid. Itu sebaik-baiknya kerana majoriti ulama. Apa makna majoriti? Kebanyakan ulama. Bagaimana kebanyakan ulama? Mazhab Syafi'i. Kalau sebut kata mazhab ni, dia bukan pandangan seorang, bukan pandangan orang, pandangan beribu orang ulama-ulama yang besar. Mazhab Hanafi, beribu ulama dalam mazhab Hanafi. Pandangan mazhab Hanbali mengatakan tidak dibolehkan. Jadi sebaik-baiknya elokkan membaca Al-Quran ketika datang haid oleh perempuan yang menghafal Quran ke ataupun tidak menghafal Quran.
Dah repuang orang hok dak ngapa Quran dia tidak tahu masalah kalau dak baca Quran. Orang ngapa Quran dia tahulah. Orang hok yang ngapa Quran kalau dia dak ngulang, orang ngapa Quran kalau dia dak jadikan wirid 3 juzuk sehari ngulang lupa. Sekurang-kurang 3 juzuk sehari dia kena ngulang. Dah datang hit nak ngulang mana? Okey, sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i ataupun dengan majoriti ulama, cara nak ngulang mudah aja. Caranya adalah dia lalukan ayat Al-Quran dalam pemikiran dia. Ingat Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, lalu dalam pemikiran dia. Ataupun dia gerak bibir mulut tanpa bersuara. Dia membaca adalah bersuara. Gerak bibir mulut tanpa bersuara itu menurut pandangan majoriti ulama. Namun ada pandangan segelintir ataupun sebahagian ulama fiqh mengatakan tidak menjadi masalah. Jadi kalau bagi perempuan nak bertaklid pada pandangan yang mengatakan tidak menjadi masalah, tidak dibolehkan. Hukum dia adalah dibolehkan. Tapi sebaik-baiknya adalah dielokkan untuk keluar daripada khilaf, kerana di sana ada kaedah fiqh menyebut al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf adalah digalakkan dan disunatkan. Okey, wallahu a'lam. Kita berhenti situ dululah untuk malam ni. Allah Subhanahu wa taala a'la wa adam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.